Dalam ucapan titah baginda secara tersiratnya dapat kita simpulkan bahawa baginda benar-benar mengharapkan supaya krisis dan konflik politik di negara kita selesai pasca PRU 15. Walaupun pelbagai drama dan konflik yang berlaku dalam pasca PRU 15, akhirnya kerajaan perpaduan ini telah terbentuk dan kerajaan perlu diberi ruang sepenuhnya untuk melaksanakan tugas mereka. Bermakna di pihak kerajaan dan pihak pembangkang kita kena gabungkan pemikiran kita untuk kita jadikan ini adalah merupakan satu kerajaan yang terbaik untuk memberikan khidmat kepada rakyat. Ini kerana Datuk Ina Putu ekspektasi rakyat terhadap kerajaan adalah tinggi dan juga ekspektasi rakyat kepada kita kepada sebagai wakil yang mereka pilih juga adalah tinggi. Tekanan hidup, keadaan ekonomi, bebanan kewangan membuatkan mereka berharap agar kerajaan dapat melakukan sesuatu yang baru untuk membantu mereka. Perbahasan di Dewan Rakyat adalah merupakan perbahasan yang penting untuk diambil tindakan oleh pihak kerajaan. Walaupun menteri dan timbalan menteri tidak ada di Dewan, tapi saya percaya mereka mendengar perbahasan kita di bilik masing-masing. Sebab itu harapan saya sidang Dewan Rakyat kali ini dapat kita gunakan untuk membawa segala isu yang berkaitan dengan masalah rakyat dan diambil tindakan oleh kerajaan Datuk Ina Putu. Terima kasih Pak Semas. Saya jemput Yang Berhormat Jalebu. Terima kasih Puan Timbalan Yang Dipertua. Saya masuk kepada Kepala BIN 60100600 Jabatan Komunikasi dan Komuniti JECOM. Jika kita lihat sejarah JECOM, ianya adalah penjenamaan semula Jabatan Hal Ehwal Khas ataupun JASA yang dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan pimpinan Tun Mahathir Mohamad pada tahun 2018. Kesan daripada penutupan jasa ini dikatakan lebih 800 kaki tangan jasa secara kontrak yang telah ditamatkan dan hilang pekerjaan. Mereka ini bukanlah merupakan lantikan politik semata-mata pada ketika itu, tetapi majoriti daripada mereka mempunyai pengalaman puluhan tahun dalam bidang komunikasi dan komuniti. Apabila Kerajaan Pakatan Harapan berubah kepada beberapa siri kerajaan Perikatan Nasional dan juga kepada keluarga Malaysia, peranan dan fungsi JECOM ini tidak terlalu jelas dan juga tidak terlalu menonjol untuk memberikan penjelasan tentang dasar-dasar dan juga perkara yang berkaitan dengan kerajaan. Kerana itu saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, apakah peranan dan visi, misi dan objektif yang ingin dicapai oleh JECOM dalam pentadbiran kerajaan Malaysia Madani pada hari ini? Adakah JECOM ini menjadi lidah kerajaan? Minta maaf. Ya. Calon nombor 8. Boleh. Silakan. Jalebu, ni JECOM ni sebetulnya dia bertukar nama. Yang dulu JASA. Dan saya dimaklumkan bahawa sekarang ini kosong dia punya penjawatan semua. Apakah Jalebu juga akan minta kerajaan supaya diisi dengan segera? Terima kasih. Calon nombor 8. Ni kinabatangan Sabah bagi semua. Terima kasih. Saya setuju dengan kinabatangan. Kan itu saya sebut, adakah JECOM ini menjadi lidah rasmi kerajaan dan bagaimana nak memastikan ianya bukan merupakan lidah rasmi parti politik? Bagaimana pula dengan pecahan kaum yang akan mengisi pegawai-pegawai JECOM yang akan dilantik oleh pihak kerajaan? Adakah ia merupakan satu perkara yang diambil daripada sesuatu kaum saja? Saya ingin mencadangkan supaya rakyat di dalam negara yang mempunyai pelbagai kaum dan juga JECOM ni, pegawai-pegawai JECOM ni haruslah diambil daripada yang mewakili kaum-kaum yang berada di dalam negara kita untuk menyampaikan dasar dan juga perkara yang berkaitan dengan kerajaan. Puan Yang Dipertua, pada saya ianya adalah satu perkara yang sangat merugikan jika kita sia-siakan yang berkaitan dengan pengalaman dan juga kebolehan yang dipunyai oleh pegawai-pegawai bekas pegawai jasa. Jadi kan itu saya ingin mencadangkan supaya bekas pegawai jasa ini juga diambil kira untuk diambil semula untuk berkhidmat di dalam penjawatanan JECOM ini. Pasal traffic jam ni, Datuk Seri Pengerusi, sangat penting. Sekarang ni the stress level pengguna jalan raya dah semakin tinggi ni, Datuk Seri Pengerusi. Bukan sebab apa-apa, sebab traffic jam. Dia bukan Kuala Lumpur saja, malah lebuh raya seperti yang Bakri sebut. Antara faktornya, Datuk Seri Pengerusi, ialah pasal tol. Saya nak tanya kepada Timbalan Menteri, dah berapa tahun kita bagi konsesi kepada tol ni?
takkanlah konsep pengutipan bayaran masih sama, pakailah palang yang dah tua tu. Sekejap naik, sekejap turun. Why don't you use the sensor? Kata Bakri, saya pun setuju kadang-kadang di negara baju pakai sensor. Tak perlu buat apa, pakai sensor, kereta lalu dan the cap. Itu satu. Kemudian RFID kita ada, TNG kita ada. Lagi apa kita ada, Bakri? Kita ada apa lagi? Macam-macam kita ada lah. Kemudian RFID pakai lane RFID. Touch and go pakai touch and go. Kemudian lagi smart tag pakai smart tag. Smart tag lebih banyak lane daripada RFID. Kita nak beli smart tag tak ada di market. Yang ada tu semua dah kopak-kopaknya tu, dah fungsi. Semua tak boleh pakai. Saya nak tanya kepada timbalan menteri, dah berapa lama kita bagi konsesi, tak ada improvement. Itu yang jadi mental disorder kepada rakyat Malaysia tu. Puan Pengerusi dah Datuk Seri Pengerusi disrespect. Tol naik, lepas tu kat tol you tak apa, nak jual tak boleh. RFID bila sangkut saja ghostan, sangkut ghostan. Nak pergi lane lain tak boleh. Why don't you guna sikit, use your brain. Satu lane smart tag boleh masuk, RFID masuk, lepas tu yang palang yang dah tua tu keluarkan. Kereta langgar dan you saman lah. I think make sense lah, Datuk Seri Speaker. Rakyat bayar dan you tekan lagi rakyat. It's not fair lah, Datuk Seri Speaker. Datuk Seri Pengerusi. Terima kasih Bakri. Saya ingat Bakri setuju dengan saya lah. Saya nak masuk kepada perkara yang diperincikan Pengerusi, yakni 4 perkara utama yang dituntut oleh kumpulan ini adalah penyelarasan pencen, tempoh perkhidmatan, pengampunan kepada pegawai atau anggota yang dijatuhkan hukuman, yakni pencen hilang upaya. Pengerusi, perkara-perkara yang dituntut oleh veteran ini kepada saya bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dilaksana dan diterjemahkan. Saya percaya antara salah satu sebab mengapa perkara ini berlarutan bertahun-tahun tanpa ada satu titik penyelesaian oleh kerana beberapa siri rombakan kerajaan sebelum ini. Sebab itu saya berharap kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Tambun yang kita lihat begitu stabil pada hari ini, dapat memulakan langkah penyelesaian untuk membuka perbincangan dan mencari titik noktah bagi segala tuntutan veteran yang agak lama ni Pengerusi. Saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, berapa jumlah veteran, Timbalan Menteri, berapa jumlah veteran ATM yang berdaftar dengan Jabatan Hal Ehwal Veteran pada hari ini, dan berapakah jumlah peruntukan secara bulanan yang terlibat bagi membayar pencen-pencen anggota yang terlibat. Isu penyelarasan pencen ini Pengerusi timbul yang Pengerusi juga maklum ketika waktu Pengerusi menjadi anggota kerajaan dan juga backbenchers, apabila kerajaan membuat penyelarasan gaji pada tahun 2013. Pengerusi ingat isu ini juga Pengerusi bawa dalam Dewan Yang Mulia pada ketika itu, dan memberikan kenaikan gaji kepada anggota tentera sehingga 60%. Bermakna Pengerusi, mana-mana anggota tentera yang berpencen selepas tahun 2013, pencen yang diterima mereka adalah jauh lebih tinggi dengan anggota yang sebelumnya. Saya rasa wajar untuk kerajaan mempertimbangkan berkenaan dengan penyelarasan pencen bagi mereka yang tamat perkhidmatan sebelum tahun 2013 ini. Maknanya Pengerusi kalau nak kira dalam soal wang ringgit mungkin mengakibatkan kenaikan kos kepada pihak kerajaan, tetapi keadilan yang kita perjuangkan ini harus juga kita terjemahkan kepada anggota ini. Pengerusi, sebahagian daripada mereka ini adalah individu yang telah berkorban nyawa dan tenaga dalam memerdekakan negara dan melawan penganas komunis satu ketika dulu. Tuan Pengerusi, saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan. Bagi saya ada 2 tajuk Pengerusi, saya nak habiskan tajuk veteran ni saja. Saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan, andai katalah pihak kerajaan ingin melakukan penyelarasan ini, maknanya kabinet sudah meluluskan penyelarasan ini, boleh tak diumumkan dalam Dewan Yang Mulia ini berapa jumlah veteran yang bakal menerima manfaat dan berapa tambahan peruntukan yang akan terlibat. Mohon juga kerajaan memberikan sedikit penerangan secara terperinci berkenaan status dan juga perancangan yang akan dilakukan berkaitan dengan 3 lagi tuntutan oleh veteran ini, iaitu
tuntutan yang berkaitan dengan tempoh perkhidmatan, pengampunan kepada pegawai atau anggota